Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana binti Muhammad Idris, memakai nama Metri S63460. Tajuk kajian laporan saya ialah rasuah di kalangan penjawat awam. Dikatakan bahawa rasuah didefinisikan sebagai pemberian atau penerimaan suapan dalam pelbagai bentuk seperti wang, hadiah, bonus, pangkat atau jawatan dan sebagainya setelah melaksanakan sesuatu tugasan yang diberikan sama ada secara rasmi atau sebaliknya. Saban hari kita lihat bahawa rasuah tidak kira dalam kalangan sesiapa pun semakin meningkat dan sangat rumit apabila mereka ini tidak sedar bahawa sikap dan juga kegiatan mereka ini adalah salah sama sekali di sisi undang-undang. Ia bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan, di mana kita katakan sebagai duri dalam daging yang memang sukar untuk dihentikan dan juga untuk diatasi. Malah kita lihat dalam kalangan penjawat itu sendiri juga, mereka sanggup melanggar prinsip asas dalam budaya kerja mereka, tidak kira dalam agensi atau jabatan apa sekalipun. Kita lihat mereka ini sangat mementingkan diri sendirilah demi kepentingan mereka sendiri, sekalipun ia melanggar dengan budaya kerja mereka, atau kita kata dari segi integriti, credibility dan juga tanggungjawab mereka sebagai penjawat awam itu adalah kita lihat secara umum dan secara literasinya, mereka ini memang yang memberi perkhidmatan kepada rakyat, namun disebabkan sikap mementingkan diri mereka untuk mencapai tujuan mereka demi kepentingan sendiri telah menghakis kepercayaan dalam kalangan rakyat itu sendiri. Kita lihat berdasarkan statistik SPRM, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, pada bulan Januari sehingga Oktober 2017 terdapat 37 siasatan telah dibuka terhadap kalangan penjawat awam itu yang terlibat dalam gejala rasuah. Malah proses yang sangat rumit untuk menabik kesalahan mereka ini disebabkan mereka mempunyai dan juga berpangkat, malah berprofil tinggi. Kita lihat terutamanya dalam kalangan politik lah, sebab penjawat awam ini adalah sebagai orang ketiga dalam membuat perjanjian dengan orang berprofil tinggi, sebab mereka hanya berfokus untuk mendapat orang kata apa, kekayaan semata-mata. Isu rasuah ini apabila kita diperincikan dalam kalangan rakyat itu sendiri, bila mana mereka ini tiada kuasa untuk menyabit kesalahan mana-mana pihak yang terlibat. Jadi bukankah pihak kerajaan ataupun agensi yang berkuasa atau bertanggungjawab patut mengatasi dan juga mengambil cakna berkenaan isu rasuah, terutama dalam kalangan penjawat awam itu sendiri, kerana mereka ini menggunakan amalan tadbir urus itu sendiri dalam pekerjaan mereka. Jadi bukankah sangat salah sama sekali sekiranya mereka ini melakukan jenayah rasuah sehingga menular di kalangan dalam negara kita. Kita lihat bahawa organisasi atau jabatan yang masih dari segi sistematiknya ada visi, tetapi disebabkan segelintir individu yang sanggup melakukan jenayah rasuah ini telah menyebabkan organisasi mereka ini tercemar dan juga hilang kredibiliti bagaimana mereka untuk membawa nama baik mereka ke arah berdaya saing dengan organisasi lain. Kita lihat terutamanya dalam kalangan Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Imigresen sendiri, dan juga kita lihat Jabatan Kerja Raya dan sebagainya, bagaimana mereka ini menjadikan organisasi dan jabatan mereka itu sebagai galang ganti terhadap sikap mereka ini. Oleh itu kita lihat bagaimana punca dan juga kesan serta langkah yang dapat diatasi untuk menghindar atau membendung gejala rasuah dalam kalangan penjawat awam itu sendiri. Bahagian analisis isu kajian saya ini, saya akan memperincikan dan memberi penerangan secara lebih lanjut berkenaan dengan punca, kesan dan juga langkah.
di sini adalah menjurus kepada sistem kehakiman itu sendiri. Dari segi hukuman yang dikenakan kepada pesalah itu tidak setimpal dengan gejala atau jenayah yang mereka lakukan. Secara umumnya seseorang individu yang melakukan rasuah atau menerima suapan dikenakan hukuman penjara selama 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda ataupun sebanyak 10,000 atau kedua-duanya, yang mana yang lebih tinggi. Namun sangat jarang dan tidak acap kali berlaku hukuman yang dikenakan mereka itu kepada tahap yang maksimal. Kita lihat bagaimana sistem kehakiman itu dari segi hukuman yang dikenakan tidaklah seberat dengan apa yang mereka kenakan. Kita lihat contohnya negara China, sesiapa yang melakukan kesalahan rasuah terutamanya akan dikenakan hukuman mati. Jadi bukankah hukuman yang dikenakan adalah sebagai salah satu bahawa undang-undang tidak boleh dibuat main-main. Yang kedua, kita boleh katakan kelemahan kepimpinan dan juga pengurusan organisasi itu menjurus kepada bagaimana daripada pihak atasan ataupun pihak bertanggungjawab yang mengurus organisasi itu, contoh dalam PDRM, dalam Jabatan Kastam itu sendiri, Jabatan Imigresen, bagaimana mereka tidak melakukan penelitian secara menyeluruh dalam organisasi mereka, menyebabkan penjawat awam itu sanggup ataupun menjadi kambing hitam ataupun kita katakan tali barut kepada golongan orang politik itu untuk mendapat maklumat mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana organisasi yang sepatutnya mengamalkan nilai integriti dan juga tanggungjawab, terutama dalam aspek ketulusan dan juga bagaimana mereka mengamalkan amalan takbir urus baik dalam organisasi itu akan membentuk kepada organisasi yang cemerlang. Jadi bukankah gejala atau jenayah rasuah yang semakin meningkat dalam kalangan organisasi atau jabatan apa sekalipun di kalangan individu yang mudah terpedaya dengan nilai suapan sebagai bonus ataupun hadiah ataupun pangkat ataupun duit semata-mata demi kepentingan sendiri. Ketiga, kita lihat kelemahan peribadi seseorang individu itu sendiri, bagaimana kita katakan kita berdasarkan kepada keagamaan mereka itu sendiri ataupun kerohanian mereka yang diterapkan dengan nilai-nilai yang baik. Bagi yang beragama Islam terutamanya, kita fokuskan bukankah agama itu sebagai panduan bagaimana mereka mencorakkan kehidupan mereka. Namun isu rasuah ini ataupun sikap mementingkan diri ini ataupun nafsu ataupun tamak haloba dalam diri mereka ini telah meletakkan agama itu diketepikan berbanding mereka lihat jenayah itu dari segi rasuah yang mereka lakukan itu memang salah ataupun katakan salah semata-mata. Namun disebabkan nilai amalan, nilai murni, keagamaan kerohanian yang semakin kabur dalam diri mereka menyebabkan isu rasuah itu adalah seperti amalan biasa yang tidak menjadi satu kesalahan untuk dilakukan. Yang keempat, kita katakan modernisasi sebagai salah satu punca kenapa rasuah itu masih berlaku dalam kalangan pejabat awam. Ini merujuk kepada perubahan peredaran semasa lah yang ke arah teknologi dan juga moden, menyebabkan mereka ini sangat mementingkan duit semata-mata ataupun keuntungan semata-mata lah. Oleh itu kepentingan mereka itu semakin diutamakan kerana mereka lihat bahawa dunia sekarang sangat mengutamakan nilai duit semata-mata, kerana mereka ini tidak akan boleh hidup dalam kemiskinan selama-lamanya. Oleh itu perubahan peredaran semasa ke semasa menyebabkan mereka ini cenderung untuk melakukan jenayah rasuah itu sendiri. Yang kelima, kita lihat sosial dan budaya dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Kita lihat bagaimana amalan yang biasa dilakukan seperti pemberian hadiah, terutama dalam upacara ataupun dalam perayaan Aidilfitri, Aidil Adha ataupun rumah terbuka. Kita lihat bagaimana masyarakat itu sudah terbiasa dengan memberi barangan ataupun wang yang bernilai tinggi sehingga ianya
secara tidak langsung akan melihat atau menyuntik isu gejala rasuah itu dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Malah ia menjadi salah satu peluang oleh golongan berpolitik untuk memberi rasuah kepada mereka, kerana dari sini mereka akan mendapat sokongan dan juga kuasa dari pada pangkat yang mereka gunakan dengan nilai mata wang yang mereka berikan kepada masyarakat atau golongan rakyat itu sendiri. Yang keenam, kita katakan politik. Politik ini kita lihat bagaimana amalan politikus-politikus di dalam negara yang memang menganggap rasuah itu perkara biasa dan memang menjadi amalan yang sukar untuk dibendung lah, kita katakan. Terutama kita lihat dari segi isu macam kita kata-kata tadi, daripada isu 1MDB, bagaimana Datuk Seri Najib bekas Perdana Menteri menyeleweng dana hak milik kerajaan sesuka hatinya demi kepentingan sendiri. Oleh itu, bagaimana kita melihat ataupun untuk mengatasi masalah kecil, kalau masalah besar pun masih tidak diselesaikan sehingga kini. Oleh itu, budaya politik yang hanya mementingkan atau mengutamakan ataupun kita kata meletakkan kuasa, meletakkan duit semata-mata menyebabkan politik yang ini dilihat sangat berat sebelah, di mana tidak memberi kepentingan kepada rakyat tetapi kepada kepentingan mereka semata-mata. Dan yang ketujuh, kita katakan sikap ingin hidup mewah itu melebihi kemampuan mereka itu sendiri dalam kalangan penjawat awam. Ini menjurus kepada gaji yang mereka terima tidak berbaloi dengan apa yang mereka lakukan. Oleh itu, mereka mencari jalan lain yang sangat licik dan juga salah di sisi undang-undang dengan melakukan rasuah itu sendiri. Oleh itu, dengan duit ataupun terima suapan yang dilakukan itu mampu memberi kehidupan yang sangat mewah dengan barangan yang sangat berkualiti, mewah, menyebabkan mereka ini tidak sedar bahawa kegiatan mereka ini sangat memberi kesan buruk terhadap diri mereka ini. Dan yang terakhir, kita katakan kerana birokrasi, bila mana sistem ataupun prosedur dalam melakukan sesuatu urusan yang memakan masa lama ataupun mengambil masa yang agak rumit lah, kita katakan, kerana kita melihat dari segi urusan yang dibuat itu kita perlu mengikut giliran, ataupun urusan yang dibuat itu ada juga setengah yang memakan bulan lah. Oleh itu, penjawat awam itu sendiri menggunakan jalan pintas yang memang orang kata meletakkan duit dengan nilai suapan yang tinggi untuk mendapat giliran yang terawal lah demi kepentingan mereka itu sendiri. Oleh itu, kita lihat bagaimana punca-punca ini telah menyebabkan gejala rasuah itu masih berlaku dalam kalangan masyarakat dan juga di negara kita ini. Kita melihat ketidakstabilan dari segi politik, ekonomi, sosial itu sendiri disebabkan isu rasuah ini masih lagi menjadi bualan dalam kalangan masyarakat. Kita lihat bagaimana kegiatan rasuah yang dilakukan tidak kira ataupun tidak kisah siapa sekalipun, terutama kalangan penjawat awam itu sendiri, bila mana ia melibatkan ramai pihak dan ia sangat sukar untuk menyebabkan negara kita dipandang serong oleh negara lain, terutama negara yang maju lah. Bila mana isu rasuah di negara kita menjadi sangat tinggi dan memang menjadi bualan setiap media masa, tidak kira di mana sekalipun. Contohnya kita lihat kes 1MDB Najib itu sendirilah, bagaimana negara luar itu sendiri sedia maklum kegiatan rasuah itu sangat besar dan memang menyebabkan kontroversi dalam negara itu sendiri. Keadaan ini menjadi lebih parah bila mana kegiatan yang dilakukan oleh penjawat awam itu sendiri sangat rumit dan juga sangat sukar untuk diatasi sekiranya secara tidak langsung semakin bertambah golongan yang terlibat ataupun turut serta, kerana nilai setitik rosak susu sebelanga, di mana sikap mementingkan diri mereka ini sendiri telah menyebabkan negara menjadi galang gantinya. Malah hubungan kerjasama antara negara luar dengan negara kita juga
akan kelihatan goyah dan juga terganggu disebabkan gejala rasuah itu sendiri yang masih lagi menjadi perkara biasa yang diamalkan dalam negara kita sendiri. Yang kedua, kita katakan sistem pemerintahan menjadi lemah bila mana kita lihat bagaimana orang yang bertanggungjawab dan yang memegang jawatan untuk memastikan kesejahteraan negara dan juga kesejahteraan rakyat itu sendiri menjadi sangat tidak mengikut secara sistematik lah, bila mana mereka ini hanya mementingkan kuasa atau pangkat semata-mata, terutama dalam sudut ataupun dalam bahagian pentadbiran organisasi dalam kalangan penjawat awam itu sendiri. Contohnya pegawai kastam yang sepatutnya menjaga sepadan tidak kira apa sekalipun yang masuk keluar dalam negara, bila mana mereka ini tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik, menyebabkan pemerintahan yang sepatutnya orang katakan kredibiliti dan juga kemampuan yang bagus telah menjejaskan bagaimana pemerintahan itu yang sepatutnya kita lihat dari sudut positif kepada negatif, disebabkan budaya rasuah itu masih lagi berlaku dalam kalangan penjawat awam. Yang ketiga, kita katakan menjejaskan pertumbuhan ekonomi ialah menjurus kepada kegiatan rasuah itu sendiri telah menyebabkan ekonomi negara itu goyah bila mana nilai suapan ataupun dalam bentuk hadiah atau bonus itu menjadi keutamaan oleh penjawat awam itu sendiri bila melibatkan golongan politikus ini. Kita katakan bagaimana mereka itu menggunakan taktik yang sangat kotor dan juga licik dengan menggunakan penjawat awam itu sebagai kambing hitam, kerana kita sedia maklum penjawat awam itu adalah sebagai model insan yang sepatutnya memberikan perkhidmatan sebagusnya atau sehabis baik dalam budaya kerja mereka, namun disebabkan keuntungan ataupun kekayaan menjadi keutamaan, menjadikan bahawa pertumbuhan ekonomi itu tidak kelihatan baguslah. Yang keempat, kita katakan melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi. Kita lihat bagaimana organisasi yang bergerak seiring dengan budaya kerja baik, terutama dari sudut amalan tadbir urus itu sendiri sangat penting dalam organisasi, namun disebabkan segelintir penjawat awam itu menjadikan organisasi itu sebagai galang gantinya. Jelas ia seperti engau dalam luka, di mana disebabkan kepentingan sendiri yang menjadi keutamaan telah meletakkan organisasi itu tidak kelihatan bagus dan juga cemerlang. Malah ia semakin rumit bila mana ianya melibatkan sejumlah penjawat awam yang ramai dan sukar untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar bila mana suapan ataupun rasuah menjadi perjanjian antara mereka ini. Yang kelima, ia akan melahirkan pegawai yang tidak amanah dan juga gagal dalam pelaksanaan. Contoh kita boleh katakan dari sudut Polis Diraja Malaysia itu sendiri, bila mana mereka ini adalah badan yang perlu menjaga keamanan negara dan juga kesejahteraan rakyat. Namun apabila dari sudut contohnya dari sudut melibatkan gejala rasuah yang diamalkan oleh orang ataupun golongan politik ini sendiri, mereka membuat endah tak endah dan juga dikatakan disebabkan mereka ini telah mendapat habuan ataupun nilai suapan yang sangat tinggi, jadi mereka merasakan bahawa nilai duit itu lebih penting berbanding dengan tanggungjawab mereka itu sendiri. Ia menjurus kepada modal insan yang bagus ataupun yang baik dengan menggunakan dari sudut ketulusan, integriti, tanggungjawab, etika, atau kita boleh secara rumus amalan tadbir urus itu sendirilah. Dalam budaya kerja yang bagus itu sangat
tidak kelihatan apabila mereka ini mementingkan duit semata-mata dan juga oleh itu kita lihat bahawa bagaimana mereka ini tidak kelihatan lagi bagus pada masa kini apabila sikap mementingkan diri mereka ini sendiri menjadi keutamaan dalam kerja mereka itu. Yang keenam, kita katakan jelas terang lagi bersuluh peningkatan kadar jenayah. Gejala rasuah yang memang isu besar dalam negara adalah menjadi satu kata perkara yang sangat rumit apabila ia menyebabkan kita sebagai ataupun kita sebagai rakyat berasa tidak tenteram dalam negara yang memang pada asasnya negara kita sangat mementingkan kepada bebas rasuah, namun disebabkan ketamakan dan juga haloba ataupun dari sudut orang kata keterpaksaan mereka untuk melakukan sesuatu demi kepentingan diri sendiri meningkatkan lagi sosial masalah jenayah dalam kalangan penjawat awam itu sendiri. Dan yang ketujuh, kita lihat terutamanya ia akan menjejaskan kualiti kehidupan rakyat biasa. Hal ini kerana setiap apa yang dilakukan dalam negara bahananya pasti kepada rakyat lah. Kita sendiri sebagai rakyat hidup dalam negara yang sangat tidak bersistematik dari segi bagaimana pengendalian isu rasuah itu masih lagi kabur dan juga sangat tidak efisien dan juga cekap. Bila mana ia melibatkan ramai pihak yang berpangkat, berkuasa dan juga kita sebagai rakyat tiada tenaga untuk melawan mereka ini, melainkan ada agensi yang memang dedikasi dengan penuh rasa tanggungjawab untuk melakukan tugasan. Jadi barulah kita rasa selamat. Namun disebabkan isu rasuah itu masih lagi berleluasa dalam negara menyebabkan kehidupan kita ini sebagai orang kata apa, hidup hanya berpaksikan kepada diri sendirilah, kerana kita tidak boleh mengharapkan kerajaan semata-mata sebab rasuah itu sendiri memang datang daripada mereka. Dan yang terakhir adalah menjejaskan kualiti infrastruktur atau program. Ia menjurus kepada penjawat awam itu sendiri untuk mendapat tender atau projek melalui sesuatu pembinaan ataupun pembangunan yang dilakukan, di mana mereka ini memberi nilai suapan ataupun menerima rasuah dengan nilai yang tinggi berbanding dengan mereka memikirkan kualiti produk atau barangan yang digunakan dalam melakukan sesuatu orang kata infrastruktur seperti jalan raya ataupun fasiliti seperti hospital, bangunan yang memang memberi orang kata sepatutnya memberi kemudahan kepada rakyat ataupun memberi kebaikan untuk digunakan kepada rakyat sepenuhnya. Namun disebabkan nilai suapan menjadi keutamaan mereka, jadi mereka ini hanya membuat kata bekerja bukan sepenuh hatinya, tetapi meletakkan sekadar cukup-cukup sahaja. Akhir sekali kita fokuskan kepada langkah-langkah untuk membasmi gejala rasuah di kalangan penjawat awam itu sendiri. Yang pertama, kita memang tahulah penguasaan undang-undang memang perlu dilaksanakan, terutamanya hukuman yang lebih berat perlu dikenakan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Hal ini dikatakan demikian kerana salah atau tak salah, walau siapa pun sekalipun ataupun dari berlatar belakangkan siapa pun, mereka ini tidak boleh lari dengan undang-undang yang memang kesahan dia terang lagi bersuluh. Oleh itu, bagaimana tindakan kekerasan yang dilaksanakan kepada mereka yang terlibat dengan budaya rasuah itu memberi satu kesedaran bahawa mereka akan memikirkan dua kali, tiga kali untuk melakukan gejala rasuah itu sendiri, kerana tindakan keras dengan hukuman atau denda penjara yang dikenakan memang sebagai mandatory dan mereka tidak boleh disangkal ataupun dielak lagi. Yang kedua, kita kata pendedahan awal tentang bahayanya rasuah di kalangan anak-anak lah, terutama di
bangku sekolah lagi. Hal ini menjurus kepada mata pelajaran dari subjek pendidikan sivik dan kewarganegaraan, geografi, pendidikan moral. Hal ini demikian kerana apabila kita mendedahkan lebih awal bahawa rasuah itu memang tidak boleh dilakukan oleh siapa sekalipun kerana ia memberi kesan buruk kepada negara, malah individu itu sendiri dengan pembentukan sasiah yang tidak baik, jati diri yang tidak baik. Jadi jelaslah dengan pendedahan awal ini akan memberi satu ilmu ataupun satu input bagaimana mereka ini tidak akan mempunyai niat ataupun memang terdetik di dalam hati untuk melakukan rasuah bila kelak nanti mereka besar. Yang ketiga, peranan media massa. Kita lihat media massa ini adalah salah satu medium yang sangat berpengaruh dan memang ia menjadi kuasa yang paling paling tinggi lah dalam aspek apa sekalipun. Hal ini terus kepada bagaimana platform media massa ini tidak kira di kaca televisyen, di internet, akhbar, majalah, ataupun dari segi ceramah sekalipun, bagaimana kita melihat bahawa gejala rasuah itu memberi kesan buruk terhadap siapa yang terlibat ataupun siapa yang memang suka untuk melakukan rasuah. Oleh itu, dengan menggunakan media massa ini, kita lihat bahawa maklumat yang diberikan dapat disampaikan secara menyeluruh dan juga bersepadu dari sudut siapa sekalipun, berlatar belakang siapa sekalipun, kerana di dunia yang penuh pancaroba ini, kita lihat kita ini akan dipengaruhi dengan kata-kata ataupun dari sudut dari informasi, sama ada kita melihat perkara itu secara serius ataupun tidak. Oleh itu, apabila kita melihat dari sudut pandang yang memang meletakkan negara kita sebagai negara yang maju, bebas rasuah, kita melihat bagaimana media massa itu akan menggunakan secara baik dan juga berinformasi dengan gejala rasuah itu memberi kesan buruk secara terang bersuluh kepada siapa sekalipun yang terlibat, terutama dalam kalangan penjawat awam itu sendirilah. Yang keempat, kita katakan peranan ibu bapa. Ini adalah sebagai salah satu pendedahan awal oleh ibu bapa, kerana kita kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sebagai ibu bapa yang memang mengambil berat tentang anak-anak, mereka ini perlu memberi tahu berkenaan rasuah itu ataupun gejala yang menjadikan duit ataupun pemberian itu sangat tidak bagus apabila demi kepentingan diri sendiri, malah meletakkan bahawa sikap ataupun nilai murni yang tidak baik dalam diri mereka itu menjadikan mereka ini perlu diberi panduan oleh orang yang dewasa, terutama ibu bapa itu sendiri, memberi pengajaran bahawa apabila gejala rasuah semakin rumit dan juga berleluasa dalam kalangan persekitaran masyarakat itu sendiri, sangat sukar dibanding. Oleh itu, ibu bapa sangat perlu memberitahu dan juga mendedahkan bahawa rasuah ataupun dalam konteks kanak-kanak itu sendiri memberi sesuatu dengan mendapatkan sesuatu demi kepentingan diri sendiri yang mana menjurus kepada perkara negatif. Yang kelima adalah menaik taraf kemudahan urusan menggunakan teknologi maklumat, iaitu ICT, di mana pencapaian ataupun capaian internet itu sendiri, apabila urusan apa sekalipun dibuatkan secara talian. Oleh itu, kemudahan ICT yang menggunakan capaian yang internet pantas itu akan memudahkan prosedur ataupun urusan-urusan dilakukan, terutama dari segi
Kementerian Komunikasi itu sendirilah, multimedia, di mana mereka perlu melakukan pelbagai inisiatif untuk memastikan bahawa bukan secara konvensional lagi lah urusan itu dibuat, tetapi secara atas talian, di mana kemudahan ataupun capaian internet itu perlu pantas agar mereka ini tidak menggunakan rasuah sebagai jalan untuk mempercepatkan suatu urusan. Yang keenam, kita kata Pelan Anti Rasuah Nasional 2019 hingga 2023 NACP, di mana ia merupakan manifesto kerajaan untuk menjadikan negara itu bebas rasuah. Oleh itu, perkara ini adalah berfokuskan kepada 7 tonggak utama NKRI, bidang keberhasilan utama, di mana kebertanggungjawatan dan juga nilai-nilai lain menjadi keutamaan dalam memastikan bahawa negara kita ini tidak dibelenggu ataupun dilibatkan dengan isu rasuah, terutama dalam kalangan penjawat awam itu sendiri, kerana mereka ini adalah cerminan kepada masyarakat, di mana mereka sepatutnya ataupun sewajarnya memberi perkhidmatan yang bagus kepada rakyat demi memudahkan ataupun memberi kesejahteraan kepada rakyat atau kepada kita sendiri. Dan yang terakhir, kita katakan program transformasi kerajaan GTP 1.0, di mana program-program dilaksanakan ini adalah sebagai salah satu indikator bagaimana kerajaan mengambil cakna dengan mengambil berat bahawa rasuah bukan boleh dibuat main, kerana sedikit sebanyak dan secara tidak langsung apabila tidak dibendung pada awalnya, ia akan menjadi runcing dan dia semakin membesar apabila kelak tidak dilakukan banteras sejak awal lagi. Katakan secara kesimpulannya, amalan rasuah ini memang boleh menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara serta menjejaskan kebajikan rakyat biasa. Perlu dibasmi, terutama di kalangan penjawat awam, kerana mereka adalah cerminan masyarakat dan negara. Kerjasama semua pihak amat diperlukan untuk memastikan perangi rasuah itu, terutama dalam hal melaporkan kepada pihak berkuasa. Mereka ini tidak perlu takut, kerana salah memang tetap salah. Ia sebagai salah satu langkah untuk mengajar semua masyarakat, tidak kira dalam golongan apa sekalipun, di mana sebagai peringatan untuk tidak melibatkan diri dengan gejala rasuah demi kesejahteraan hidup secara aman dan harmonis. Semoga semua mengambil iktibar dan juga peringatan untuk tidak terlibat atau memasang niat untuk melakukan rasuah itu sendiri, kerana ia akan memakan diri sendiri. Harapan agar semua masyarakat dapat hidup aman dan harmoni dalam negara yang bebas rasuah. Sekian, terima kasih daripada saya.